Bismillahirrahmanirrahim. Suasana Madinah ketika hijrah. Setelah kita baca cerita berkenaan hijrah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya ke Madinah, kita baca dan faham bagaimana keadaan Madinah ketika berlakunya hijrah. Pertama sekali, perlulah dipahami bahawa matlamat hijrah bukanlah untuk melepaskan diri dari menghadapi tekanan, penindasan dan ejekan semata-mata. Tetapi ia bertujuan untuk membina masyarakat dan negara di negeri yang diizinkan. Bersesuaian dengan matlamat tersebut, hijrah menjadi satu tuntutan fardu ain bagi tiap-tiap orang yang mampu dan mestilah mengembelingkan tenaga bagi mencapai matlamat yang telah digariskan. Rasulullah SAW yang menjadi ketua bagi misi hijrah ini merupakan seorang pemimpin yang sentiasa menerima hidayah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan. Baginda bukan sahaja sebagai imam dalam melakukan syiar ibadat seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak faham mengenai kesyumulan Islam. Banyak orang yang tak faham, yang jahil berkenaan Islam, khususnya orang Islam sendiri, yang mengatakan menurut Nabi ini ialah imam sembahyang saja. Imam sembahyang, imam nikah, itu saja. Dia tidak faham Nabi juga adalah imam negara, imam mentadbir, imam perang, imam untuk membawa petunjuk Allah dalam semua kehidupan manusia. Ini tugas Nabi SAW. Maka berhijrah ke Madinah itu bukan tujuannya untuk menyelamatkan diri sahaja. Tak dinafi ada tujuan menyelamatkan diri. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah untuk membolehkan semua ajaran Islam yang sempurna itu dilaksanakan, diamalkan. Ajaran Allah yang bukan saja beribadat, termasuk untuk mentarbiyah bumi, mentarbiyah manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentarbiyah itu mestilah berpolitik, mestilah berekonomi, mestilah bermasyarakat. Maka tujuan berhijrah itu ialah untuk berpolitik, berekonomi dan bermasyarakat yang ada di dalam ajaran Islam. Ini dia ajaran Islam yang kita kena faham. Golongan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dapat dibahagikan kepada tiga. Bila Nabi sampai di Madinah, ada tiga golongan manusia, iaitu A, yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini orang Islam. Orang Islam dari kalangan muhajirin, iaitulah mereka yang berasal daripada Mekah, yang sudah diuji selama 13 tahun, yang diseksa, yang ditekan, yang ditindas, ada yang mati, ada yang cacat, kerana mereka bersama dengan Islam. Mereka tidak meninggalkan Islam walaupun diseksa, walaupun dibunuh, walaupun diazab, walaupun menghadapi kesusahan, kemiskinan, kepayahan, hidup yang sempit, kerana bersama dengan Islam. Mereka yang tahan lasok, bersama dengan Islam. Orang nak buat apa pun tetap dengan Islam. Ini kalangan muhajirin. Yang kedua, golongan ansar, golongan yang masuk Islam dan berbai'ah. Masuk Islam bukan sahaja mengucap dua kalimah syahadah, mereka berbai'ah. Berbai'ah dengan makna berjanji setia. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman itu
diri mereka dan harta mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ishtara, Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman. Nak beli apa? Nak beli diri dan harta. Allah Ta'ala nak minta daripada orang yang beriman dengan tujuan untuk menegakkan Islam. Maka orang yang beriman itu melakukan jual, baik di mana jual. Bai'ah ialah bersedia untuk menjual diri dan harta. Bukan nak minta harta, bukan nak minta benda, sanggup nak serah diri dan serah harta dia untuk memenangkan Islam. Ini golongan Ansar yang datang dari Madinah, orang yang asal dari Madinah, yang bila mereka mengucap, bila Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, maka Nabi mengambil peluang di musim haji. Acap kali kita sebut perkara ini, Nabi bertemu dengan pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang masuk Islam dan sanggup menyerahkan diri dan harta mereka untuk meninggikan Islam, supaya Islam itu memerintah. Berjumpa dengan Bani Amir, pemimpin Bani Amir kata, kalau Islam menang nak beri apa? Kalau Islam menang nak beri apa? Kalau Islam menang nak latih aku jadi apa? Belum apa-apa minta dah, minta nak latih, minta benda. Nabi kata tak boleh, ini urusan Allah, aku tak boleh berjanji, urusan Allah. Lalu Nabi meninggalkan Bani Amir, kemudian bertemu dengan Bani Syaiban. Bani Syaiban, dia beritahu kepada mereka bahawa Islam ni satu ajaran Allah yang baik. Allah menjanjikan kemenangan. Dia tanya apa dia Islam. Lalu Nabi beritahu Islam ni adil, Islam ni baik, Islam ni kebaikan untuk seluruh manusia. Tetapi nak bersama dengan Islam mesti sanggup la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar yang diabdikan diri kepadanya melainkan Allah. Bani Syaiban ni orang Arab, dia orang Arab, dia faham bahasa Arab. Apa makna la ilaha illallah? Kita ni orang Melayu, orang Arab pun ada yang tak faham la ilaha illallah. Dia faham. Kata pemimpin Bani Syaiban, idzan tuharibukal arab wal ajam. Kalau inilah simbol perjuanganmu, maka kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Seluruh dunia akan lawan, seluruh dunia akan menentang. Kata Bani Syaiban, ajaran yang kamu bawa ni baik, tetapi kami tak mampu nak pikul. Kalau nak berlawan dengan orang Arab yang di Mekah ni, kami sanggup, tetapi nak lawan dengan kuasa besar dunia, Rom, Parsi, ini besar, kami tak mampu. Nabi kata, kamu sudah terima Islam, tetapi orang yang sanggup bersama dengan aku mestilah orang yang sanggup menghadapi penentangan yang datang dari segenap penjuru, sanggup berdepan dengan seluruh dunia. Tak apa, kata Nabi, Islam akan menang. Mu tak ada ikut sekarang. Bila mu sudah dengar aku ni sudah berjaya, dia datang jumpa dengan aku, kata Nabi. Nabi tinggal Bani Syaiban, kemudian bertemu dengan Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang datang dari Madinah. Aus dan Khazraj ini bercampur dengan orang Madinah, dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah ramai berhimpun di Madinah. Mereka berhimpun di situ kerana mereka melihat di Madinah ini ada tanda tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan datang di Madinah. Kalau mari Nabi ini, kita akan ikut dan berjuang dengan Nabi ini. Orang Madinah sudah dengar. Bila Nabi bertemu dengan Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, maka kata pemimpin Madinah, inilah orang yang ditunggu dan dinantikan. Lalu mereka masuk Islam, dan Nabi meminta mereka menghantar pemimpin-pemimpin, bukan semua orang, pemimpin saja. Pemimpin-pemimpin diajak dan melakukan bai'ah yang pertama dan bai'ah yang kedua.
melibatkan pemimpin-pemimpin muslimin dan muslimat, dua-dua sekali. Dia bai'ahkan, dengan makna sanggup menjual diri dan harta mereka. Ini ialah Aus dan Khazraj. Mereka ini adalah penduduk Madinah. Ini yang pertama ialah orang Islam, muhajirin, yang telah diuji selama 13 tahun. Yang kedua, Ansar, orang Islam yang sanggup berbai'ah menjual diri mereka. Yang kedua, orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah yang masih belum beriman, tetapi tetap berada di Madinah sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, orang-orang Madinah yang masih kafir, musyrik, tak masuk Islam lagi, tapi jenis musyrik yang tak cara korang, yang tak bermusuh dengan Islam, duduk di Madinah. Ini puak yang kedua. Yang ketiga, orang-orang Yahudi, golongan ahli kitab, yang tahu berkenaan dengan kitab, tahu berkenaan Nabi SAW. Mereka ini menunggu, tetapi tengok dulu, ikut udah Islam ni. Ini tiga puak yang ada di Madinah. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, golongan pertama yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ialah dari kalangan muhajirin. Orang-orang muhajirin menghadapi keadaan persekitaran di kota Madinah yang berbeza dari keadaan kota Mekah. Di Mekah mereka terdiri dari berbagai keluarga dan tidak dapat menguasai keluarga masing-masing. Bahkan kepimpinan yang menguasai Mekah adalah berada di tangan para penentang Islam, bersesuaian dengan suasana di mana mereka tidak ada kemampuan untuk menegakkan masyarakat dan negara Islam. Ayat-ayat yang diturunkan lebih banyak menerangkan dasar-dasar akidah dan hukum syariat yang boleh dilakukan secara individu, secara perseorangan masing-masing, serta perintah-perintah supaya berakhlak baik dan meninggalkan segala sifat jahat. Surah-surah yang diturunkan dinamakan surah Makkiyah. Orang Mekah ialah mereka yang masuk Islam di Mekah, tetapi Mekah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kafir jahiliah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain lagi. Mereka ini menguasai Mekah, di mana mereka yang beriman tidak boleh menghadapi mereka yang lebih besar ini. Tidak mampu. Nak memerintah tidak boleh, kerana Mekah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin jahiliah yang zalim, yang tak masuk Islam, lain dengan suasana kita dalam dunia Islam hari ini, menghadapi pemimpin-pemimpin orang Islam juga tapi tak ikut Islam. Pak ni boleh tahan sikit. Ini pemimpin yang kafir yang menentang Islam. Lain dengan pemimpin yang Islam tapi tak mau ikut Islam. Ini kena beza, kena faham. Ini suasana Mekah sangat dahsyat. Pemimpin yang menentang Islam, yang tak mau Islam, yang kafir, yang jahiliah, yang sangat keras. Maka di Mekah ini Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran dan surah-surah yang dinamakan Makkiyah. Surah-surah berkait dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat, amalan sembahyang, zikir, berdoa, tasbih untuk masing-masing. Surah-surah yang menceritakan umat-umat zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu yang ditentang oleh kaum mereka, yang dibunuh oleh kaum mereka, pengikut-pengikut Islam yang diseksa. Surah-surah yang banyak diturunkan di Mekah, macam surah Yasin dan lain-lain lagi. Surah-surah ini menceritakan tentang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menceritakan nabi-nabi yang dibunuh, orang-orang Islam yang diseksa. Ini surah-surah marhalah Makkiyah, peringkat Mekah, dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka. Ayat yang berkait dengan memerintah negara tak ada lagi di Mekah. Kabilah terbesar yang menguasai Madinah dikenali sebagai suku Aus dan Khazraj, di mana mereka telah dipersaudarakan dengan golongan muhajirin. Suku Aus dan Khazraj merupakan kalangan yang menganut Islam,
bukan sekadar mengucap dua kalimah syahadah secara lisan sahaja, malah bersedia berkorban apa sahaja demi menegakkan kalimah itu, memerintah negara dan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Madinah, Aus dan Khazraj ini masuk Islam, bukan sekadar masuk Islam, berbaiat, berjanji nak mempertahankan Islam, menganut Islam, sanggup berkorban apa saja, mengorbankan diri dan harta mereka bersama dengan Islam. Orang-orang Islam telah dapat menguasai Madinah sejak hari pertama mereka bertapak tanpa sebarang halangan di atas tindakan mereka. Oleh itu, telah tiba masanya bagi mereka untuk memikirkan masalah hadarah, masalah peradaban, masalah tamadun, masalah kemajuan negara, pemerintahan yang diamalkan hukum Islam, masalah politik dalam negeri dan antarabangsa, masalah ekonomi dalam segala aspek yang berhubung dengannya dan lain-lain. Di samping membina kekuatan akidah dan akhlak, ibadah serta mengetahui perkara halal dan haram, mereka juga berkewajipan menegakkan masyarakat dan negara yang berbeza dengan bentuk jahiliyah yang telah menjadi kebiasaan kepada mereka yang tidak menerima hidayah. Oleh yang demikian, tugas menegakkan masyarakat dan negara Islam bukanlah satu khayalan atau impian semata-mata seperti yang berlaku pada teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah Greek. Greek ialah negara Yunani, bukan Yunan Cina, Yunani Eropah. Ahli-ahli falsafah Sokrat, Aristotle dan lain-lain, Plato, yang menulis berkenaan dengan negara dan masyarakat, tetapi mereka tak buat, di mana ianya merupakan teori kosong, tidak tanpa berpijak di bumi nyata. Umat Islam bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam nyata dan dapat melaksanakan tugas ini dengan mendapat kekuatan hidayah dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Sempurna dalam segala-galanya. Nabi dan sahabat-sahabatnya bukan teori saja, bukan pandangan saja, tapi buat sungguh. Buat sungguh. Allah Ta'ala tidak menurunkan Quran sekaligus. Macam Taurah, diturunkan Taurah, negaranya tak ada lagi hukum-hukumnya. Adapun Quran diturunkan peringkat demi peringkat. Bila berlaku sebab, turun ayat, turun ayat. Allah menurunkan agama Islam kepada manusia menurut proses fitrah manusia itu sendiri, sifat semula jadi mereka. Jadi menegakkan masyarakat dan negara Islam itu tidak akan berlaku dalam masa sehari sahaja, kerana dalam proses tersebut ada perkara yang mesti dilakukan serta-merta dan ada juga yang diwahyukan secara berperingkat-peringkat berdasarkan kepada tuntutan syarak, waqi', suasana persekitaran yang dihadapi dan kementakan mereka dari masa ke semasa, sehinggalah agama ini disempurnakan turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah telah memberi jaminan akan kelangsungan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan tugas ini dan para sahabat radhiyallahu anhum menerima setiap perintah dengan penuh keimanan. Al-Quran telah menceritakan hal ini menerusi firman Allah dalam surah Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, dialah yang mengutuskan kepada kaum buta huruf seorang rasul di antara mereka, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada penduduk Mekah
yang sebahagian besar penduduknya adalah buta huruf, tak tahu baca, tak tahu tulis. Nabi yang dilantik pun buta huruf, tak tahu baca, tak tahu tulis. Diturunkan Quran dan dihafalkan Quran dalam hati mereka. Nak baca tak erti, tak tulis tak erti. Nak belajar dengan orang pun tak erti, tak tahu baca dan menulis. Untuk menyatakan Quran benar-benar daripada Allah, bukan direka oleh manusia. Itu tujuannya. Benar-benar daripada Allah. Hanya beberapa orang sahabat sahaja yang boleh menulis, yang menyalin ayat-ayat yang dibaca pada belulang, pada tulang dan pada kayu. Ditulis, sebahagiannya dihafal dalam ingatan masing-masing. Oleh kerana mereka tak banyak masalah, TV pun tak ada, sahabat pun tak ada, apa pun tak ada, kosong. Dengan sebab itu bila mereka mendengar Quran, masuk dalam hati mereka. Masuk dalam hati mereka dengan keimanan. Ini mereka yang dapat hidayah Allah Ta'ala. Dan perihal orang-orang yang beriman telah dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maksudnya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Bila baca ayat itu, terus beriman, terus percaya, bukan dengar saja, beramal apa yang boleh diamalkan. Apa yang boleh diamal mereka buat selalu. Jadi begitu. Ini ialah generasi awal umat Islam. Golongan muhajirin telah meninggalkan kampung halaman serta harta benda dan sebagainya, mampu menghadapi segala masalah dengan mudah dengan pertolongan saudara-saudara seagama yang telah diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan Ansar, golongan yang menolong. Bagi golongan Ansar pula, mereka tidak menganggap kedatangan saudara-saudara mereka itu sebagai satu masalah, malah merasakan kedatangan tersebut sebagai satu kurniaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa tuah kepada mereka. Dengan itu mereka telah menunaikan kewajipan yang mulia itu dengan penuh tanggungjawab. Di mana mereka yang menerima Islam di Mekah, bila Allah Ta'ala suruh berhijrah, Islam akan menang. Tak tahu lagi menang ke kalah, akan menang. Tinggal dulu anak isteri kalau tak boleh bawa, tinggal dulu harta, pergi ke Madinah. Mereka percaya, beriman. Bukan sahaja percaya Islam itu betul, percaya Islam akan menang. Bila? Tak tahu. Bila Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala tak mungkin berjanji. Sebagaimana Allah Ta'ala janji di akhirat adalah benar, maka janji dunia juga adalah benar. Bila? Tak tahu. Kita percayalah, yakin mereka sanggup berhijrah. Kemudian orang Madinah yang masuk Islam pula sanggup menjual diri mereka kerana Islam dan menerima orang Mekah yang datang dengan tidak menganggap ini orang asing. Tidak, sama, ini orang luar mari ni buat kata tempat kita. Tak ada dalam diri mereka, tidak ada sifat-sifat ini. Yang ada untuk menegakkan Islam. Kita ni kalau calon orang luar pun tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh terima, tak boleh terima. Tidak. Bila Nabi tentukan, mereka taat, mereka terima, mereka patuh kerana nak menegakkan Islam. Orang ni dia kena, orang ni dia tak kena. Orang ni nampak samsing macam Saidina Umar, nampak menipu macam Ammar bin As, nampak ni. Bila Nabi lantik, mereka terima dengan keimanan itu, dengan kepercayaan itu. Tak ada banyak soal, tak ada banyak soal. Tujuannya untuk menegakkan Islam. Di sinilah bila Nabi SAW wafat, Nabi mati, mereka boleh latih Abu Bakar jadi khalifah. Bakar ni bukan orang Madinah, orang Mekah, orang luar. Sayyidina Umar, Osman dan Ali menjadi khulafa Rashidin, memerintah walaupun mereka adalah orang luar, bukan orang Madinah, tetapi mereka Islam. Asal Islam mereka sanggup terima. Maka Allah menamakan mereka golongan Ansar, golongan yang menolong orang-orang yang beriman, yang menolong agamanya. Disebut dalam Quran. Ini satu kelebihan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah seperti Nabi Isa alaihi salam ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi ansarullah, yang sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah? Siapa? Kata al-hawariyun. Ada ulama kata 12 orang saja. Al-hawariyun, 12 orang mengatakan kamilah yang sanggup menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Yang sanggup dibunuh, yang sanggup dibakar hangus, yang sanggup dibelah tubuhnya dengan gergaji, diseksa, tidak berganjak dengan Islam. Ini dia. Ini dia golongan Ansar yang datang dari yang asal Madinah, menerima saudara mereka yang datang dari Mekah. Allah Ta'ala memuji dalam Quran, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Suratul Anfal ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang benar-benar beriman, yang benar-benar beriman, untuk mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Allah Ta'ala sebut mereka yang berhijrah, golongan muhajirin, yang sanggup berjihad. Jihad dia perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu dalam bahasa Arab al-masyaqqah, menghadapi kepayahan, menghadapi kesulitan, menghadapi keadaan yang sangat payah, yang sangat sulit. Al-juhdu at-taqah, yang sanggup mengembelengkan tenaga dia, harta dan tenaga tulang pakrat diri dia, yang sanggup menegakkan Islam, yang sanggup menegakkan Islam dengan tenaga yang ada pada mereka, harta dan diri, keluarga, dan sanggup menghadapi kesusahan dan kepayahan. Sanggup menang, sanggup kalah. Memang mereka sanggup menang, sanggup kalah. Allah Ta'ala jadikan peperangan Badar, mereka menang menghadapi musuh yang lebih ramai. Allah Ta'ala uji mereka dengan perang Uhud, mereka kalah, ramai mati, Nabi luka, mereka tak lari daripada Islam. Allah Ta'ala uji dengan Fathu Makkah, menawan Mekah, berjaya. Allah Ta'ala uji mereka dikepung di Hunain dalam keadaan yang dahsyat, mereka tidak berganjak dengan Islam. Sama ada menang, sama ada kalah. Islam letak di atas, Islam letak di bawah, Islam ditenyeh, Islam ditindah, Islam dimuliakan, mereka tetap bersama dengan Islam. Ada orang dok tengok senang baru ikut, kalau susah tak ada ikut Islam ni. Itu tak betul. Mereka yang sanggup menghadapi bersama dengan Islam dalam semua keadaan, ini muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada saudara mereka yang berhijrah, yang sanggup memberi perlindungan dan pertolongan kepada saudara mereka yang berhijrah. Pertolongan dengan harta, dengan diri, dengan keluarga. Sehingga ada sahabat yang berhijrah dalam keadaan tak ada isteri. Ada sahabat Ansar yang ada 2 isteri. Mu pilih bini aku nak aman, aku nak cerai, beri kamu. Ini mana ada macam tu. Ini sangat hebat, yang tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Kalau kita tak boleh nak lawan, maka mereka ni Allah Ta'ala kata humul mu'minuna haqqan, mereka yang benar-benar beriman, beriman sungguh, bukan beriman cakap saja. Yang Mekah diuji selama 13 tahun, sanggup ditekan, ditindah, dibunuh. Yang Madinah pula berbai'ah menjual diri dan harta mereka. Bukan bai'ah lari, itu tak betul. Ini bukan bai'ah tapi lari, tidak. Yang bai'ah sanggup dengan Islam
walau apa keadaan sekalipun. Ini keadaan yang sangat hebat. Kita melihat bila Nabi berunding dengan musuh, kita lawan. Kita lawan. Nabi berunding dengan musuh, kita bernama, kita bernama. Nabi berunding dengan musuh, kita buat tak tahu. Ini ikut. Ini makna bai'ah yang sungguh-sungguh patuh berwala, kecuali dalam perkara halal dan haram, wajib dan tak wajib, membatalkan hukum nas dalam perkara keputusan dunia. Yang Nabi buat keputusan, mereka patuh. Bila Khulafa' Rasyidin buat keputusan, mereka patuh, mereka itu. Ini ulaika humul mu'minun haqqa, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Ini adalah tegas kepada negara, tegas kepada pemerintahan Islam yang mesti ada. Golongan yang tegas ini kalau ada, barulah Allah Ta'ala memberi kemenangan. Nabi sebut dalam satu hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairu ar-rayati arba'umi'ah wa khairul juyushi arba'atu alaf lan yughlaba min al-thnai asyrata min qillah. Sebaik-baik kita bersahabat 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik-baik jumlah tentera 4,000. Kalau orang Islam ada 12,000, orang Islam ada 12,000, mereka tidak boleh dikalahkan dengan sebab 12,000 itu. Walaupun musuh mereka berlipat kali ganda. Kalau sekiranya orang Islam anggota ada 12,000, kalah juga, menandakan mereka ada buat silap. Mereka ada buat tak betul. Dalam 12,000 ini, ikhlas mereka kurang. Maka Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan itu. Ini kena faham. Maka golongan Muhajirin dan Ansar yang sedikit jumlahnya, yang tak ramah, yang dimiliki oleh Nabi, mendirikan kerajaan Islam. Selepas itu mengalahkan jahiliyah yang mengepung mereka, mengalahkan golongan ahli kitab, dan bila Nabi wafat, menjatuhkan Parsi dan Rum, 2 kuasa besar dunia. Tak sampai 100 tahun, Islam sampai ke negeri Cina, sampai ke alam Melayu, sampai ke Eropah, sampai ke Afrika. Kemudian orang Islam tidak ada pemerintahannya, jatuh, dijajah oleh penjajah barat. Agama Islam tak mati. Agama Islam tak mati walaupun orang Islam tak ada kuasa pemerintahan. Agama Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Di Amerika, di Eropah, di Australia, ada orang Islam. Nabi kata di mana ada siang dan malam, akan ada di situ Islam, walaupun kerajaannya tidak ada. Ini adalah bagaimana asas yang Nabi letak itu, satu asas yang kukuh, yang kuat, macam pohon kayu yang akar tunjang, akar rambutnya kuat dalam bumi, dia tebang tak mati pokok itu. Dia keadaan tak mati pokok itu. Dia akan tumbuh tunah-tunah yang banyak, yang menjadi makin lama makin rendang. Inilah dia Islam. Wallahu a'lam.